Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Encik Razif dah ready? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula, saya ingat kita mula seminar pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Razif untuk menyampaikan seminar gaya penulisan ilmiah, artikel, akhbar dan majalah. Jemput Encik Razif. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan fakulti dan ada sebenarnya dari luar juga. Apa khabar semua ya? Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini. InsyaAllah terutamanya saya ingin mengucapkanlah terima kasih pada pengurusi majlis atas jemputan dan seterusnya yang menjemput saya, meminang ni lah Dr. Nazri pada minggu lepas untuk saya share macam mana saya menulis artikel untuk surat khabar. Jadi terima kasih Dr. Nazri atas jemputan tersebut. Saya cubalah Doktor. Tak adalah terror mana menulis, cuma kita tengoklah macam mana. Apa yang saya tahu saya cuba sharekanlah pada semua. Mungkin boleh membantu rakan-rakan semua. InsyaAllah kalau kita ada 100 lebih staff di FSK, kalau setiap seorang tulis satu, InsyaAllah dalam setahun kita ada 100 lebih artikel untuk surat khabar dan majalah, which is satu kejayaan besar sebenarnya ya. Okey, saya sharekan saya punya slide sekejap. Okey, saya harap semua nampak Okey. Tajuk yang diberikan untuk saya bentangkan pada pagi ini adalah gaya penulisan ilmiah, artikel akhbar dan majalah. InsyaAllah saya cuba kongsikan pengalaman-pengalaman saya sepanjang menulis artikel untuk surat khabar dan majalah. Jadi saya harap rakan-rakan semua sidang hadirin dapat sesuatu lah daripada apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini, insyaAllah. Okey, jadi ini adalah intipati ceramah saya pada pagi ini. Saya akan mulakan dengan beberapa mukadimah perkenalan, mengapa kita perlu menulis, kenapa pentingnya menulis di UiTM. Itu satu soalan besar tu ya. Nak hantar apa, nak hantar ke mana, syarat-syarat penghantaran, macam mana nak tulis, dan saya cuba tunjukkan nanti praktikalnya macam mana kita menulis dengan cara yang saya lakukan ya. Dan kita akhiri dengan sesi soal jawab. Sekiranya ada persoalan yang kurang jelas, boleh tanyakan terus. Okey. So, persoalan yang paling penting pada setiap terutamanya setiap staff ataupun academician di UiTM, kenapa kita perlu menulis? Paksaan ke, ataupun ini adalah satu kewajipan ke, ataupun suka-suka je nak tulis ke? Okey, kita tengok jawapan ya. Okey, suka saya kongsikan satu quote daripada seorang penulis dari Indonesia. Kita panggil sebagai Pak Thoir. Pak Thoir kata apa? Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Betul atau tidak apa yang dikatakan oleh Pak Thoir ni? Sama-sama kita fikirkan. Satu lagi, daripada kata-kata bijak tentang kehidupan tulisan oleh almarhum Buya Hamka, dia ada memetik satu pernyataan. Dia berkata, jika seseorang sudah mencapai tahap membaca yang tinggi, dia secara semula jadi akan berasa terpaksa menuangkan dalam bentuk penulisan. Betul atau tidak? Tepuk dada, tanya selera masing-masing. Ini kita boleh baca dalam pesan Hamka kepada pendidik. Okey. Seterusnya,
dari pengenalan kita tengok pada coretan oleh Fajar Nina, Zaharah Fajar Nina. Dia pun seorang penulis dari Indonesia. Dalam buku tengok untuk hari ini, sebuah coretan tentang masa yang sering disia-siakan oleh manusia. Dia ada menyatakan bahawa kenapa saya menulis? Kerana yang pertama, saya tidak mahir berbicara petah. Kedua, kerana menulis adalah menyediakan catatan peringatan diri saat terlupa dan terlalai. Ketiga, kerana saya tidak punyai banyak kebaikan. Mudah-mudahan dengan menulis kebaikan membawa hal yang baik untuk diri sendiri. Okey. Yang seterusnya, kerana menulis adalah terapi iman, terapi fikiran dan kedamaian. Menulis yang baik-baik akan membuat saya berfikir tentang hal yang baik-baik sekalipun saya bukan seorang yang terbaik. Sekurang-kurangnya, kita tidak lali dengan hal-hal yang tidak baik. Dan seterusnya, mendidik saya menyusun kata dan perkataan agar difahami dengan jelas. Kerana menulis itu menuntut seorang itu untuk sabar dengan ejaan penuh dan tata bahasa yang betul. Okey, itu perkongsian daripada Fajar Nina tentang coretan, tentang masa yang sering disia-siakan oleh manusia. Okey, tapi hari ini bukan tentang falsafah menulis ni ya. Ini sebagai pendahuluan. Kita keluar sikit daripada topik-topik kesihatan sikit pada pagi ini ya. Okey. So kita fokuskan terus pada penting sangat ke penerbitan artikel akhbar ni di UiTM. Adakah dikira, adakah dia setakat nak glamour ataupun sebaliknya, ataupun setakat menulis ni suka-suka nak masuk paper. Kita kena tahu penting ke tak penting penerbitan artikel akhbar di UiTM ni. Okey. So persoalannya, siapa yang nak kena tulis? Selalu kan kita dok baca tentang contohlah isu A, isu B, isu C dalam surat khabar. Lepas tu kita pun bersembang dengan kawan-kawan pun tentang contohlah pencemaran air dalam sungai sekian. Tapi macam mana kita ekspresikan, kita nak jelmakan dalam bentuk laporan benda-benda macam tu. Orang kata nak didokumentasikan. Ini bukan kisah membawang, bukan apa sebab contoh kalau kita bersembang tentang pencemaran contoh alangkah baiknya lah jika sembangan itu dijelmakan dalam bentuk 2 muka surat artikel dan kemudian dihantar ke surat khabar. Sekiranya terpilih, anda dapat satu publication. Kan lebih baik begitu, betul tak? Okey. So kenapa? Siapa yang kena tulis? Jawapannya adalah kita semua. Sebab ia adalah tanggungjawab kerana setiap daripada kita, especially academician di UiTM, sumbangan artikel dalam surat khabar adalah menyumbang kepada skor Maira, which is setiap daripada kita perlu menghasilkan output yang akan dinilai dengan yang akan menghasilkan bintang-bintang. Bintang-bintang tu adalah skor skor Maira. Yang mana tanggungjawab dia adalah tanggungjawab kita semua. Kena buat ataupun wajib buat, itu persoalannya. Kalau setengah orang kata aku kena buat. Tapi kalau sampai diwajibkan buat, kalau tak buat jadi dosa. So kita ambil jalan tengah, kena buat. Jadi itu tanggungjawab kita semua. Sebab bila ditanya siapa yang kena tulis semua-semua ni, jawapannya kita semua. Okey. Dan percaya atau tidak, di dalam glosari Maira pindaan 2018, artikel surat khabar jatuh pada kategori ada publication, which is satu jurnal ini, saya rasa ini yang terkini, satu jurnal index dalam Scopus ataupun dinilaikan dengan 11 publication dalam inilah semua-semua ni, jurnal yang tidak berindeks ataupun artikel dalam majalah, surat khabar, karya asli dan sebagainya. So ini termaktub dalam Maira punya glossary Jadi maksudnya benda ni seolah-olah menjadi satu kewajipan lah untuk kita, tanggungjawab kita untuk buat. Sebab kalau kita tak isi benda ni, maknanya skor Maira untuk kita punya fakulti dan universiti akan tak ada kat sini nanti. Okay. So dia jatuh pada section F ni, boleh baca lah skor Maira ni, berkenaan dengan glossary Maira ni. Bilangan penerbitan dalam jurnal tidak berindeks, artikel di majalah, surat khabar, karya asli, penerbitan dari persidangan, digital atau media cetak dan lain-lain. Jadi termasuk dalam tu.
Jadi bila disebut dalam Myra punya skor, maknanya apa? Maknanya dia menyumbang kepada kita punya kepada universiti punya skor yang mana setiap daripada kita merupakan denominator. Inilah keterangannya. Ini daripada laman web ilmiah kita boleh tengok yang mana diberitahu bahawa lain-lain penerbitan yang dimuat dengan syarat dimuat naik dalam Prisma. Okay. So inilah cara-cara, mungkin ada yang dah terlupa macam mana nak masukkan publication dalam Prisma. Inilah cara-cara dia yang mana bila kita masukkan dalam Prisma, sekarang dia akan tally terus dengan MyATP. Ingat tadi daripada Myra, lepas tu Prisma, sekarang MyATP yang mana dalam section K2 perkara ini akan diberi markah. Itu kena ingatlah. Sebab jangan ingat kita tulis dalam surat khabar, dalam majalah ni saja, tak ada. Dia bernilai untuk kita punya skor dalam K2. Okey. Tengok dalam section MyATP, kita tengok di bahagian inilah K2, skornya di sini Alright. Itu sekadar sinopsis betapa pentingnya artikel dalam surat khabar atau majalah dimasukkan dalam kita punya penilaian MyATP. Okey. So antara kebaikan lain, orang akan kenal kita sebab apa? Okey, percaya atau tidak, dalam surat khabar selalunya editor akan menulis nama kita dengan jawatan kita dan daripada mana. Dan seterusnya, sebenarnya elemen visibility ini terhasil bila mana selalunya kita akan masukkan kita punya maklumat tentang makmal, klinik ataupun sebagainya atau tempat kerja kita untuk dibaca oleh orang ramai. Ini orang kata visibility yang sangat percuma, yang mana sekarang ini semuanya online dan orang akan baca, ini contohlah Dr. Nazri Cik Dom yang menulis ni. Dia daripada mana? Okey. Dan dia akan dapat contohlah yang membaca adalah orang kuat daripada televisyen ataupun radio, dan dia akan terus maklumkan pada editor, boleh ke tak saya dapatkan maklumat tentang penulis tersebut. Sebab apa? Salah satu syarat kita nak hantar artikel ke surat khabar ataupun majalah, kita perlu menyatakan kita punya biodata ringkas yang ada nombor telefon dan alamat. Kenapa kena buat benda tu? Sebab sekiranya ada isu ataupun jemputan ataupun sebagainya, mereka akan refer pada editor dan editor akan memberikan maklumat kita kepada mereka. Kalau perasan dalam semua surat khabar, kalau kita tengok yang online dia ada kenyataan privacy di bawah. Sebarang maklumat yang diberikan adalah hak milik siapa-siapa. Jadi siapa-siapa yang nak cari balik penulis tu kena contact editor. Tu pentingnya. Jangan bagi maklumat kosong-kosong dia, rugi mana tahu ada rezeki dijemput masuk TV, masuk radio untuk mengulas semula jadi panel untuk isu yang kita tulis tersebut. Jadi itu markah juga jemputan. Okey. Dan kemungkinan kita dapat kolaborasi projek dengan siapa-siapa sahaja yang membaca. Mungkin dia daripada company A, company B, dapat projek A, projek B, atas dasar kita menulis. Itu sahaja. Dan ada juga yang berpeluang menjadi kolumnis. Kolumnis ni maksudnya dia ada tetap ataupun tidak tetap. Kalau kolumnis tetap, contoh dalam mana-mana majalah dia ada kolumnis tetap. Mana setiap bulan dia akan menyumbang artikel ke dalam kolom tersebut. Maksudnya kalau setiap bulan ada dia punya edisi, setahun kita ada 12 artikel dalam majalah tersebut ataupun kolom tersebut. Itu untung dia. Okey. Seterusnya, boleh jadi juga dapat pendapatan sampingan. Percaya atau tidak, okey, dalam majalah-majalah contoh yang paling dekat adalah majalah-majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya dewan-dewan lah, Dewan Siswa, Dewan Pelajar, Dewan Kosmik, Pelita Bahasa dan sebagainya. Setiap artikel yang berjaya diterbitkan di situ yang kita hantar akan diberikan honorarium. Honorarium ni dalam kalau semudah sajak kalau sajak kita dapat masuk dalam Pelita Bahasa, dia bayar RM30. Dia setiap artikel tu berbeza harga. Macam mana harga dia tak apa, cuba hantar. Nanti you all akan dapat
macam email menyatakan ini adalah honorarium atas dasar kita hantar artikel ke situ. Itu penting. Itu majalah-majalah So ambil peluang yang ada ni untuk orang kata kalau RM30, RM70 ke RM100, orang kata dengan satu artikel yang 500 perkataan sahaja panjang ni kita dapat RM100. Pada saya itu satu orang kata macam duit raya lah orang bagi kan. Okay. So lain-lain ni kita tengok sekejap lagi. Apa yang lain-lain tu? Dia lebih kepada sumbangan dan kolaborasi. Okay. So persoalan seterusnya, nak hantar apa? Nak hantar ke mana? Ini pun selalu ni sebab semua orang dah ada idea sebenarnya nak tulis apa, sebab masing-masing dengan kepelbagaian bidang yang ada dekat fakulti kita ni, saya yakin setiap orang dah ada niche masing-masing dan boleh dijelmakan dalam bentuk artikel. Tak payah fikir susah-susah, bukan sampai tahap sampai nak kena ada degree pun tak ada. Sebenarnya artikel ni sama ada dia betul-betul berbentuk ilmiah ataupun sekadar komentar dalam ruangan forum ataupun sebagainya, kita bagi pandangan pun dikira sebagai penerbitan kat situ. Okay. So nak hantar, okay, kita tengok jenis-jenis karya yang boleh dihantar. Contohnya rencana. Rencana ni ada yang berunsur ilmiah, yang separa ilmiah dan sebagainya. Lepas tu forum, komentar, laporan aktiviti. Ini yang selalu kita lakukan. Kita hantar laporan aktiviti. Dan sebenarnya pada waktu pandemik sekarang ni, saya yakin setiap orang, setiap jabatan banyak aktiviti dengan luar negara kan, aktiviti seminar virtual dengan pihak universiti luar negara. Sebenarnya laporan aktiviti tersebut boleh diterbitkan dalam WowGym tak silap saya, yang mana kalau kita tengok majalah tersebut, kalau selalu kita tengok dalam email, dalam TNCPI punya email, dia ada tulis contohlah pelajar-pelajar akaun yang yang berjaya dapat first rank dalam dunia semua tu kan. Sebenarnya laporan aktiviti di fakulti pun boleh dihantar ke situ, yang mana ia menyumbang terus kepada markah untuk QS ranking. Itu majalah QS Gym tak silap, QS Gym, nama baru dia GEN. Okay, seterusnya berita semasa. Okay, laporan satu gambar. Laporan satu gambar ni contoh dia kita dalam satu majlis aktiviti, contohlah FSK hulur sumbangan pada warga miskin. Kita ambil gambar beramai-ramai yang backgroundnya ramai dan kita hantar dengan satu caption. Ini selalunya konsep yang yang ada dalam majalah Cosmo, surat khabar Cosmo ataupun ruangan community kita dalam utusan. Dia nak satu gambar dan caption sahaja, dia tak ada laporan paling panjang. Ini pun penting. Okay, then idea dan konsep ni biasa ralat. Ralat ni maksud dia, contoh saya hantar satu artikel, lepas tu artikel tersebut dikomen oleh pembaca dan pembaca kata yang ni salah, you kena betulkan, dan saya perlu tulis kali kedua untuk membetulkan ralat tersebut. Okay. Then kartun atau komik, ini kalau kita tengok, kalau FSK, Tuan Haji Bahaman lah kan. So sebenarnya kalau dia terbitkan dalam majalah ataupun surat khabar, kartun atau komik tersebut, dia boleh menyumbang kepada kita punya penerbitan artikel, sebab dia adalah jatuh pada karya seni, puisi, resepi masakan. Kita ada NAD di sini kan, Nutrition and Dietetics. Maybe boleh fikirkan resepi-resepi yang terbaik semasa pandemik ni dan sharekan dalam majalah. Kat situ kita boleh dapat kredit sebenarnya. Okay, dan lain-lain. Okay, apa yang dimaksudkan dengan karya ilmiah? Karya ilmiah adalah satu penulisan bersifat akademik yang bertujuan untuk menyampaikan hasil pengamatan atau penelitian seseorang penulis terhadap sesuatu perkara, terhadap konsep, aktiviti, teori ataupun asas-asas sesuatu perkara ataupun isu yang dibahaskan mengikut hasil dan tahap pemikirannya. Okay.
Ini contoh-contoh akhbar-akhbar ataupun peluang yang ada untuk kita semua hantar sebenarnya. Jangan duk fikir nak hantar ke Sina je, nak hantar ke Berita Harian je, tak ada. Banyak sebenarnya, ada NST, ada The Sun, The Star, Cosmo dan sebagainya. Majalah-majalah ini yang saya sempat snap lah. Banyak lagi majalah, asalkan apa yang dituntut dalam Prisma kena penuhkan, iaitu perlu ada ISBN number. Itu cukup, itu syarat dia. Kita masukkan kita punya tajuk artikel, masuk ISBN number surat khabar tersebut atau majalah tersebut, dah boleh masuk dalam Prisma dah. Okay. Ini contoh penerbit Karangcraft, ada ni Karya Bestari, ada ni tengok majalah sains ni pun boleh try, sebabnya kita semua dalam bidang health sciences. Kalau perasan baru-baru ni 2018 ISCE masuk dalam majalah sains. Okay, kalau kita buka secara online majalah sains sekarang ni, syarat dia pun sangat mudah, 1,500 patah perkataan. Lepas tu apa nama lagi, dia nakkan macam contoh olahan tentang kebaikan kopi, kebaikan macam itulah. Kita boleh ulas isu-isu dalam sains kesihatan ni, masukkan dalam majalah sains tersebut. Okey, kalau GPS Bestari contohnya kan, ini lebih kepada apa-apa aktiviti yang berkait dengan warga sekolah, warga pendidik. Kita masukkan dalam GPS Bestari. Ambil peluang ni. Okey, ni kalau dewan-dewan ni, Allah Akbar, banyak. Sebab dalam FSK sendiri kita ada yang selalu yang aktif hantar dalam Dewan Kosmik contohnya Prof Tengku Profesor Dr. Tengku, dia rajin hantar dalam Kosmik banyak artikel dia, artikel daripada study dia tentang protozoa, tentang parasit masuk dalam Dewan Kosmik. Dia bagi sampai 4 muka surat tu yang paling best tu. Kalau sampai 4 muka surat, orang kata bahagianya lah menulis sampai 4 muka surat Orang bagi, editor bagi, okay, you dapat 4 muka surat untuk majalah ni. Wow, memang best lah. Okay, next. Ini contoh-contoh karya yang sempat saya study lah, yang dapat saya colek daripada ni Facebook Dr. Azliana, daripada Facebook Dr. Maria saya ambil minta maaf saya tak beritahu. Okay. Ini contoh-contoh artikel ilmiah daripada FSK, tengok kita boleh ulas berdasarkan pengalaman, berdasarkan study kita. Okey, kalau tengok contoh Dr. Maria punya artikel berkenaan dengan pesakit kanser. Okey, then Dr. Azliana dan Dr. Zarina, artikelnya berkenaan dengan study yang dilakukan oleh mereka di Jeram. Saya dah baca dah artikel ni. Kalau kita tengok susunan ayat daripada awal sampai akhir, menarik untuk dibaca sebab apa? Dia cantik dia susunan dia. Ada pendahuluan yang elok, lepas tu isi pertama, isi kedua, kaitkan dengan situasi global, lepas tu masuk kepada study sendiri. Itu yang best tu, sebab kita ada bawa unsur visibility. Visibility untuk apa? Untuk bagi tahu orang apa yang kita buat dekat universiti. Itu paling best. Okey, ini contoh artikel dalam Megarona oleh Dr. Tengku. Ini pun artikel ilmiah sebab apa? Ini dalam lingkungan niche dia, niche parasit. Okey. Dia ulas tentang protozoa usus, tentang sengkenit, dan nampak tak? Setiap edisi ni, contoh macam tadi, ada muka pensyarah tersebut. Lepas tu kita dapat tahu apa yang dia buat, apa interest dia. So kalaulah saya daripada universiti lain yang tiba-tiba membaca artikel ni dan minat saya adalah kepada sengkenit contoh kan, automatik saya akan cari siapa Dr. Tengku ni. So kat situlah mulanya elemen kolaborasi. Kita nak dapat, kita tahu orang ni pakar dalam bidang sekian. So kita boleh hubungi dia. Itu pentingnya kita kena luahkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Okey. Ini tentang ni Muhammad Encik Zul Encik Zul menulis dalam ruangan agama untuk Berita Harian. Okey, fahaman liberal virus umat Islam, cara pemahaman Islam tidak menepati prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pun bagus sebabnya dia memberikan pandangan dia, fahaman dia tentang liberal ini. Okey, seterusnya Encik Hafizi dalam ruangan pendidikan, komen beliau tentang PDPR.
tak semestinya kita komen tentang bidang kita sahaja. Kita contohlah kita boleh luaskan. Contoh hari ni nak komen tentang ni. So buat artikel tentang A. Tak semestinya kita aku buat pasal embryo, aku nak tentang embryo je. Tak ada. Okay. Maksudnya terbuka. Sebab kalau perasan dalam berita harian ada satu ruangan BH Forum. BH Forum kita boleh komen pasal BKP, kita boleh buat pandangan tentang apa-apa saja isu tentang contoh baru-baru ni isu pengambilan guru secara besar-besaran tu kan. Kalau perasan seorang pelajar daripada Fakulti Pendidikan telah mengeluarkan pandangan beliau dalam segmen berita harian tu saya dah baca dah. Baguslah olahan dia matang maksud saya. Bukannya orang kata kita bukan kecam, kita bukan nak membangkitkan isu yang tak sedap semua, tapi kita beri pandangan kita atas dasar kita adalah orang yang terlibat, orang yang terkena pada isu tersebut. So dia bagi pandangan dia sebab dia adalah bakal guru matematik tapi yang tidak dipanggil lagi untuk posting. So dia bagi pandangan dia kat situ. Okay. Ni yang saya tulis baru-baru ni. Tentang bahaya plastik bungkus makanan panas. Okey, siapa yang sempat baca, terima kasih banyak-banyak. Yang ini dalam utusan Malaysia 11 Jun hari itu Dan percaya atau tidak lah ya. Ini artikel pertama saya dalam utusan. Okey, lepas tu bila diterbitkan secara online dalam utusan Malaysia punya Facebook, kat situ ada dapat beberapa komentar dan apa semua daripada pembaca, which is saya mula-mula takut jugalah, tetapi selepas itu saya dihubungi oleh pihak editor, which is Encik Razi nama dia. Dia menyatakan bahawa tak perlu risau sebab banyak faktor yang menyebabkan netizen cakap macam tu. Cara yang terbaik adalah buat lagi satu artikel untuk menjawab segala pertanyaan ataupun kecaman netizen tersebut. Jadi saya dipanggil untuk tulis lagi sekali, dibagi masa 4 hari untuk siapkan artikel saya yang kedua yang ini. Dan dari sinilah jelas saya menjawab semua persoalan yang diberikan oleh netizen tersebut. Jadi peluang tu datang, kata saya nak terbitkan satu sebenarnya, tapi bila dipanggil untuk tulis sekali lagi saya dapat 2. Jadi okeylah. So saya menjawab soalan-soalan tersebut dengan cara ilmiah, bukan cara nak gaduh. Kita jawab balik dalam Facebook, gaduh-gaduh, lantak engkau lah apa, tak ada Kita jawab secara ilmiah agar pembaca tahu tentang kod-kod, kenali kod plastik bekas makanan tersebut. So dia dapat bacalah. So kalau kita tengok dekat sini penuh dengan ada infografik apa semua. Okey, yang ini daripada saya, tapi yang ini jadual yang pihak grafik bahagian utusan betulkan balik lah, sebab yang saya hantar tak menepati cita rasa dia lah, tak cantik lah senang cakap kan. So dia betulkan dalam bentuk jadual satu ni lah. Okay, tak apa, itu nanti kita pergi ke format. Okay, ni contoh lain dalam Nano Cosmic, Prof Tengku. Ni contoh laporan aktiviti pun boleh masukkan dengan syarat kita sebagai penulisnya. Okay. Okey, ni contoh, ada banyak masuk inovasi, hantar laporan. Seterusnya, ni contoh lain lah dalam kampus you all, sinar harian. Tak apa, saya bagi contoh dulu. Okey, ini contoh yang saya katakan tadi, komuniti kita, dia hanya perlukan caption, pendek sahaja. Okey, ni contoh dalam Dewan Pelajar, Dewan Siswa. Ini pun artikel tentang aktiviti pelajar-pelajar kita. Okey. Cukup, itu contoh-contoh Sekarang ni macam mana nak tulis? Ada format ke? Ada syarat ke? Sebab banyak yang saya jumpa tanya bila tanya macam mana nak hantar ni, lepas tu saya cakap saya hantar macam ni. Lepas tu saya tanya dia balik, macam mana you hantar? Saya belah je, redah je. Sebenarnya ada cara yang kata lebih murni lah, senang cakap lah kan. Sama ada dia by jemputan ataupun memang editor yang nak topik kita dikeluarkan. Contoh, yang pertama, syarat-syarat dia contohnya memohon kebenaran kepada pihak editor. Contoh ini ada 2 fahaman dekat sini.
Yang pertama, sama ada kita mohon kepada pihak editor dengan cara isi apa, isi nanti. Ada saya tunjuk bahagian dia. Di bahagian hubungi kami, kita boleh masukkan terus maklumat apa yang kita nak tulis. Yang kedua, kita redah dia. Yang kedua ni risiko dia tinggi. Risiko untuk kecewa sebab tidak diterbitkan. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, tulislah lagi. So rugi kat situ Okay. Dan syarat-syarat asas yang lain adalah format ni berbeza mengikut jenis artikel yang ditulis. Sebab ada artikel yang berbentuk komen, ada artikel berbentuk rencana, ada artikel yang kita nak tulis cerita. Panjang pendek dia bergantung kepada apa yang diminta. Contoh kalau rencana dia kadang-kadang sampai 6 muka surat ataupun 4 muka surat. Macam baru-baru ni untuk jawapan ulasan, saya diminta untuk tulis 1,500 patah perkataan sahaja, tak boleh lebih. So kena ikut apa yang editor nak. Ada juga artikel pendek saja yang muat untuk satu muka surat, itu dalam 500 patah perkataan. So kena tengok betul-betul apa yang kita nak. Selalunya kita tengok kalau baca surat khabar tu, dalam section mana-mana, contohlah forum ataupun minda pembaca, kita tengok panjang perkataan dia berapa. Kita boleh adjust lah dengan apa yang kita nak tulis. Tak adalah terlalu panjang. Satgi kan kita hantar, editor tolak. Sebab apa? Sebab terlalu panjang dan tak sesuai untuk ruangan tersebut. Lepas tu dari segi gambar ni dia ada isu copyright satu, ataupun isu pixel dia terlalu rendah. Jadi bila kita hantarkan gambar yang sebagai lampiran, pixel dia rendah, nanti editor akan pulangkan balik dekat kita, sila hantar gambar lain. Dia akan kata macam tu. Lagi satu, gambar yang pecah-pecah sebab pixel dia rendah. Jadi make sure kalau pilih gambar-gambar yang free daripada Google, ambil yang pixel dia yang orang kata 800, 900, 1000 kan. So yang itu memang dia akan jelas. Macam contoh tadi gambar dalam artikel saya yang gambar laksa dalam plastik tu, itu gambar free daripada Google yang itu ambil yang pixel dia tinggi. Okay. Dan dari segi susunan bahasa dan tata bahasa perlulah yang betul tata bahasa dia kena susunan ayat kena baik sebab kita tak nak disebabkan oleh susunan bahasa kita editor jadi banyak kerja. Dia tak nak macam tu jadi menambahkan kerja dia lah jadinya. So bila susunan bahasa kita dialog, jadi dia terima tu dia akan semak ejaan, koma, semua itu je. Okay. Seterusnya, tidak menyentuh isu sensitif ataupun kita provoke sesuatu ataupun melibatkan perkauman dan lain-lain. Sebab ini memang kalau contohlah kita tiba-tiba nak sebut pasal isu yang tengah hangat apa sekarang ni kan, tiba memang dia akan tolak terus. Kecuali akhbar tersebut memang bias kepada sesuatu isu lah. Dan artikel bukan plagiat ataupun ulangan atau telah diterbitkan dalam akhbar lain. Yang ini pun memang editor dah sound awal-awal. Dia kata make sure you tak hantar dekat kami, lepas tu you hantar dekat tempat lain. Dia macam kita hantar jurnal jugalah. Kita tak boleh hantar dua publisher dalam satu masa. Unethical Satu. Lepas tu artikel yang menarik dan memenuhi selera pembaca. Ini selalunya majalah. Contoh kalau kita nak hantar, contohlah nak hantar ke majalah Pa and Ma selalunya macam yang saya selalu amalkan adalah saya akan hantar email kepada editor dan bertanya adakah kalau saya buat topik sekian boleh untuk diterbitkan dalam ni. Lepas tu kita bagi justification kenapa kita nak cakap pasal topik tu. Dan the next day editor akan balas, kalau dia kata bagus boleh kita teruskan. Kalau dia kata tak perlu sebab dah ramai tulis pasal benda ni, so tak perlulah. Dan dia akan cadangkan topik-topik lain. So punca-punca rejection, artikel tidak memenuhi selera editor, tidak ikut format, penguasaan bahasa lemah macam saya cakap tadi, gambar yang tidak jelas. Ingat kita hantar gambar bukan gambar selfie gambar selfie tu maksudnya muka kita seorang tak boleh kena gambar, kalau aktiviti kena gambar aktiviti. Lepas tu gambar yang tak jelas ni satu lagi,
sekiranya dia berunsur perniagaan, contoh paling senang adalah kita pakai baju, dia nama Toyota contoh kan. Lepas tu kita nak jadikan gambar tu gambar utama dalam artikel tersebut, tak boleh Itu pantang larang dalam artikel dalam surat khabar sebab dia tak nak ada unsur-unsur perniagaan di situ kalau kita tulis artikel-artikel ni So itu larangan dia lah. Tidak boleh ada unsur-unsur perniagaan ataupun iklan free contoh sebab selalunya kalau katalah Honda, Toyota ni dia akan bayar iklan kepada surat khabar So kalau dia keluarkan iklan contoh orang pakai baju Toyota, Honda ni secara free-free, maknanya rugilah kat dia. Itulah konsep dia. Okay. Dan artikel yang menyentuh isu sensitif, olahan isi yang lemah ataupun dah banyak sangat artikel diterbitkan out of scope. Contohlah skop majalah Pak Enma ni pasal keluarga, tiba-tiba you hantar pasal benda lain. Memang tak boleh. Okay. Artikel terlalu lama ataupun aktiviti lambat dilaporkan. Tahun 2018 tiba-tiba nak hantar kali ni tahun 2021. Itu memang selamat tinggal Okay. Ini cara yang saya cuba nak terapkan lah pada semua. Kalau boleh buat cara macam ni. Nampak kita lakukan, kita bagi salam bagi salam. Ketuk pintu bagi salam. Okey, di ruangan akhbar, okey kalau kita check yang online, dia ada section hubungi kami ataupun my team ataupun siapa kami dekat bawah sekali kalau perasan lah. Boleh check nanti. So isikan nama, email, lepas tu hantar mesej ataupun email kepada dia. Orang kata kita bagi salam, nyatakan hasrat kat sini. Macam yang artikel yang Laksa tu, saya cakap lah macam mana kalau saya berminat nak hantar artikel berkenaan plastik saya cakap kan. Lepas tu kenapa lah, then hantar kepada dia. Selang pada 4 hari, okey Encik boleh hantar artikel tersebut terus kepada editor sekian. So nampak tak? Dia terus jawab macam tu. Okey, ni contoh dalam The Star. Dia juga ruangan dia. The Star mengamalkan macam tu juga saya rasa sebabnya dia menyediakan ruangan ni, contact us. Okey. Okey, yang macam akhbar-akhbar lain macam berita harian dekat bawah dia dah tulis siap-siap lah. Untuk yang nak hantar pandangan ataupun apa-apa boleh hantar terus. Maknanya dia mengamalkan terus dia hantar, tak payah tanya. Kalau macam utusan setakat ni saya tak nampak lagi lah. Okey. Okey, seterusnya ni contoh berita harian. Okey, boleh check dekat bahagian hubungi kami. Ada dia sediakan selalunya kalau dia siap dengan senarai editor, bahagian kesihatan siapa, bahagian komik siapa, bahagian seni siapa. So kita boleh direct terus kat situ. Okey. Okey. Ini contoh apa yang saya buat sebab cara-cara meminang editor. Okey, kita tengok. Ini tentang artikel ni ni sebab saya bertanya pada editor daripada Karang Craft untuk berkongsi artikel dalam majalah maskulin, remaja dan rapi So saya berkata kat sini, saya ingin bertanya mengenai bagaimana untuk saya berkongsi artikel penulisan saya berkaitan kesihatan lelaki yang dikupas dari sudut penyelidikan yang kami lakukan untuk dimuatkan dalam majalah-majalah seperti maskulin, remaja dan rapi. Ini kerana saya berminat untuk berkongsi hasil penulisan saya bersama pembaca-pembaca di luar sana. So, apa yang editor jawab? Okey, kami mengalu-alukan perkongsian sebegini. Boleh saya tahu topik yang ingin dikupas? Nampak tak? Dia dah berminat dah dekat sini. So, saya pun jawab. Okey. Kat sinilah kita masukkan jarum. Okey. Terima kasih atas balasan email tersebut. Okey, saya kita beritahu apa bidang kita di UiTM, lepas tu apa kajian-kajian kita. Okey. So, antara topik-topik yang mungkin saya boleh kongsikan adalah seperti berikut. Kita suggest kat dia 3 topik ni. Okey. Contohlah saya kesan bahaya bahan kimia plastik kepada kualiti sistem pembiakan lelaki. Yang ini saya spesifikkan terus dalam majalah untuk majalah maskulin. Okey. So bebas bisphenol A atau BPA free, apakah benar anak-anak kita bebas dari BPA?
So yang ini saya cadang untuk Pak and Mak atau wanita. Dan matang atau akhir balis sebelum waktunya, apakah plastik puncanya, itu cadangan saya untuk majalah remaja. Lepas tu kita justify lah kenapa topik-topik ni penting apa semua, hantar. Okay. So kemungkinan di sini kita punya pinangan mungkin diterima. Okay. So ini contohlah general email dalam untuk akhbar-akhbar yang ada Okay, jenis akhbar, Utusan Malaysia, Berita Harian, Sinar, ada banyak lagi boleh check. So ini email general dia lah. Jadi kalau Berita Harian kita boleh terus je dekat bawah setiap ruangan, contohlah muka 10 apa, muka 10 ruangan minda pembaca, semua tu dia dah ada siap-siap dah dekat situ, ada pengumuman kat bawah. Mana-mana yang berminat untuk berkongsi boleh hantar terus. Okay. So kalau Sinar, ni The Star semua ni boleh teruskan. Kita cuba. Sebabnya dia ibarat memancing ikan. Memancing ikan, tak semestinya hari ni pancing terus dapat ikan besar, tak ada. So kena cuba banyak kali lah. Sebab rejection is tu, itu ada macam-macam. Kita buat paper, rejection is a must. Tak ada yang benda hantar tu dapat, tak ada Okay. Okay, ni contoh majalah-majalah yang ada. Okay, Dewan Pelajar semua-semua ni lah. Majalah Solusi, siapa yang ada buat kajian tentang kesihatan dan agama, better hantar ke Solusi. Solusi majalah dia tebal, so banyak benda boleh masukkan dalam tu. Okay. So boleh cuba ikut niche masing-masing ataupun ikut minat masing-masing. Nak ulas tentang masyarakat apa, masyarakat berilmu, masyarakat sihat ke benda, pergi kat sini. Cumanya ingat bila email-email yang depannya terus nama macam ni, selalunya kita terdorong untuk macam bukan terkena, maksudnya banyak majalah yang selalunya buat penambahbaikan ataupun lantikan baru, dia tak tukar email yang ada dalam majalah tersebut. Contohnya editor bahagian A adalah orang ni, tapi mulai tahun ni dah tukar orang lain. Jadi bila kita hantar, orang tu tak layan dah. Saya banyak terkena lah macam ni bila hantar ke majalah so hati-hatilah dengan benda tu. Better cari email yang general, macam apa ni kan, direct. Macam ni editor majalah sains kan, contoh kan, dia general. Maknanya pergi ke HQ dia, bukan kepada individu terus. Itulah. Okay, so limitasi dia ataupun kekangan, kita tak kenal siapa editor tersebut. Sebab bukan adik-beradik kita, bukan kawan-kawan, bukan apa That's why kita kena, pada saya lah, kita kena bagi salam dulu, kenalkan diri kita siapa, apa semua kan. Okay. Dan tarikh terbit lewat. Tarikh terbit lewat, ini contohnya untuk contoh GPS Bestari. Kalau perasan siapa yang selalu hantar ke GPS Bestari untuk lapor aktiviti-aktiviti, editor akan guide kita untuk masuk dalam satu grup satu grup yang mana dalam tu adalah grup semua penghantar-penghantar artikel, yang mana masing-masing bertanya bila artikel saya nak keluar, memang beratur panjang. So kena bersabarlah kalau hantar ke GPS Bestari. Kalau nak cepat tu memang tak lah. Dan respon editor ni selalunya kalau editor tu sempat, dia akan balas email kita. Kalau tak sempat, memang dia tak respon langsung. Respon maksudnya kita tak tahu bila artikel tu dah terbit ke belum, nak minta sekopi pun tak dibalasnya apa semua. So kena, yang penting kita tanyalah, kita jalankan tugas kita dah hantar, kita tanya adakah artikel tersebut diterima ataupun di-reject. At least kita puas hati lah, kita dah tanya kan. Okay. Dan formatnya pun pelbagai. So yang ini kena study betul-betul lah. Karenah editor pun macam-macam. Ada yang macam baru-baru ni kan, yang utusan ni sebab tak tahulah, mungkin dia terlalu eksklusif. Jadi editor-editornya pun agak strict juga, yang mana dia suruh betulkan sekian-sekian, kita dah hantar. Lepas tu bila ada pembetulan, bayang pukul 3.10 telefon, dia kata by pukul 4 saya nak benda ni dah submit balik. Pengsan nak betulkan Nasib baik benda yang nak dibetulkan tu senang, walaupun infografik tu pening kepala kan. So betulkanlah, sebab dia nak kejar
masa nak kejar masa untuk terbit pada hari esoknya. Tu yang kita kena layan dia lah, Karinah, editor ni macam mana. Lepas tu macam saya cakap tadi, pertukaran editor selalu berlaku. Okay, so hati-hatilah kalau yang depan tu memang nama orang tu nama orang, hati-hatilah. Contohnya razif@dbp.gov.my, tiba-tiba saya diberhentikan ke apa benda kan. So orang lain dah ganti. So kalau kita hantar email memang tak dapat So cita rasa editor pun berbeza, ada yang apa ni lah, yang jenis suka nak warna-warni sangat, ada yang nak plain je, pun macam-macam. Dan segmen berbayar, yang ini yang kita kena fight lah. Maksud saya, setengah universiti dia memang dah bayar dah, dia dah beli dah segmen dalam sesuatu akhbar Jadi kita memang terpaksa fight lah dengan dia. Maksudnya kalau artikel dia orang dia keluar, kita tak boleh halang sebab dia dah bayar. Macam UiTM, setakat ni saya tak pernah dengar lah UiTM membayar akhbar ke benda untuk ruangan staff-staff dia untuk buat something Kalau macam tak silap saya, IMU lah. IMU memang dia ada segmen khas untuk universiti dia untuk promosi Okay. Dan kecaman pembaca, itu pun macam tu lah, macam artikel plastik yang saya tulis tu, bila dikecam, so kita kena jawab secara ilmiah. Okay. Then bila yang isu paling besar ni lah, lari maksud yang mengundang kepada kita untuk tulis ralat mengundang maksudnya kita hantar lain, kita maksudkan lain, tiba-tiba editor betulkan maksudnya jadi lain. Bila maksudnya jadi lain, lepas tu dia pula tak hantar kat kita final version tu. So bila dah terbit, kita perasan ni salah ni, kita tak cakap macam ni. So kita kena hubungi balik editor untuk dia keluarkan segmen ralat dia untuk betulkan artikel tersebut. Tu penat sikit lah. Kami pernah terkena 2 artikel pasal aktiviti pelajar dulu. Yang satu pasukan bola sepak UiTM FSK tu tiba jadi juara, padahal pertandingan tak habis lagi. Editor ingatkan dah jadi juara. Tu satu. Lepas tu artikel tentang sekolah, pihak penganjurnya orang lain, tapi editor tulis dalam caption tajuk dia orang lain yang menganjurkan. Jadi benda tu pun salah, pun kena betulkan. Okay. Setakat ni okey ke? Sebab saya tak nampak muka masing-masing. Okay InsyaAllah saya harap semua faham. Okay, then semasa hantar artikel, apa perlu kita buat? Ni penting. Semasa hantar artikel ni, contohlah kita nak hantar proses pengantaran tu ini katalah editor dah setuju, okay, you hantar, kami berminat dengan artikel tersebut, sila hantar. So masa kita hantar, kita kena ingatkan dia balik. Okay. So bersama ini saya lampirkan artikel tersebut, saya panggil sebagai draft sebab belum final. Belum final draft artikel tersebut. Okay, tujuan dia saya menulis adalah untuk menjawab soalan dan komen netizen di Facebook Utusan pada artikel berkenaan kan. So kita hantar macam mana? Kita hantar satu file Word begini berserta dengan 5 gambar sokongan yang telah diberikan caption. Rename siap-siap macam ni. Gambar 4, contoh produk plastik domestik yang dikumpulkan dari so setiap gambar ni ada caption dia. Okay. So tak payah banyak-banyak sampai 20 gambar, tak adanya, tak ada kerja ni editor nak pilih salah satu. Dia kata yang ni cantik, yang ni apa, tak ada kita penuhi syarat dia, pixel okey, gambar clear, lepas tu jelas, cukup 5 ni pun dia tak ambil semua. Okay. So ni contoh lain ni untuk Paradigma Johor. Saya pun ada sumbang satu artikel sebabnya berkait dengan usahawan juga isu keselamatan plastik pembungkus produk, peranan siapa. Okay. So yang ni saya kaitkan, ulasan saya kaitkan dengan usahawan. Sebabnya majalah Paradigma ni dia lebih kepada isu-isu usahawan. Contohnya kalau FSK nak hantar, kita kan ada servis klinik, servis kedai mata pula. Kedai cermin mata semua tu kan. Cuba tulis something yang berkait pasal ada elemen usahawan, hantar je. Klinik OT, klinik PT, cuba hantar. Sebabnya as long as majalah tu ada ISBN, kita ambil je. Okay.
Okey, ada soalan kejap ya. Kalau ada soalan nanti, sebab saya tak dapat tengok chatting kat sebelah. Okey. Sikit lagi Cik Hakim Okey, format gaya penulisan saya cerita format juga sikit lagi nak habis dah ni. Okey. Okey, ni yang saya ni lah kira macam rangka macam kita buat essay SPM dulu macam mana. Kita tambah baik dekat sini. Sebabnya praktis lah, cuba praktis tulis dalam 2 muka surat. 2 muka surat dengan spacing 1.5 Arial. Memang apa kata sekejap je boleh siap. Okey. So perkara utama, yang pertama tajuk. Tajuk mesti menarik, jelas dan menjurus kepada isu utama. Kata nak kena tajuk yang tak adalah bombastik sangat, dia kena klise ataupun macam ni selalunya kita boleh gunakan elemen tanda seru kan, macam peringatan pada orang semua, ataupun kalau nak tajuk yang formal pun boleh, asalkan dia menarik, jelas dan menjurus pada isu utama. Contohlah kalau ada siapa-siapa nak menulis kan kita punya PKP ni masih fasa 1 nak sambung lagi kan. Lepas tu tulislah satu artikel dalam BH Forum, apakah implikasi kalau sambung lagi PKP ni apa jadi dengan contohlah dengan kita punya PDPR macam mana, dengan anak-anak macam mana kan, tulis je, bagi pandangan. Cukup 2 muka surat, hantar. Mana tahu mereka minat. Sebab pandangan bebas selalunya dia ada disclaimer kat bawah tu, penulisan ini adalah pandangan penulis berkenaan, bukan stand akhbar ini, macam itulah dia akan kata macam itulah. So orang tak boleh nak su ni lah editor tersebut lah, sebab dia hanya menyuarakan pandangan orang. Okey. Dan introduction introduction kepada isu pokok yang dibincangkan. Apa definisi isu tu, macam kita tulis karangan, tulis thesis macam mana. Definition tarikan utama untuk, sebab definition ini adalah tarikan utama untuk kita engage dengan pembaca. Kalau definisinya dah tak wow, kan. Nanti orang tak ini isu ni je, tak payahlah baca macam itulah. Sama dengan tajuk Lepas tu masukkan elemen statistik terkini. Kita tengoklah pelbagaikan maksud saya ambil statistik dunia. Selalu dunia kalau isu kesihatan kita rujuk pada WHO. Lepas tu di Asia macam mana, di Malaysia macam mana, ataupun dekat tempat kita ni macam mana. Nampak kepelbagaian tu, kata setiap satu tu berkait. Okey, lepas tu isu pertama. Isi pertama, kita berikan ulasan global, maksudnya tentang masalah global semakin teruk atau semakin baik. Lepas tu masukkan, kita buat teknik funnel tu mengecil. Lepas tu isu kedua, ulasan tempatan. Yang berlaku kat Malaysia, realitinya macam mana? Okey ke, tak okey ke? Lepas tu ulasan ketiga, ulasan kita sendiri. Apa yang kita kaji atau kita buat, kita kongsikan dapatan kajian untuk sokong isu pokok tu. Yang ini adalah elemen visibility yang kita nak tampilkan. Kat sini lah kita nak cakap kajian ni dibuat dekat makmal mana, dekat klinik mana, dekat fakulti mana. Itu kena sebut. Rugi kalau tak sebut, sebab kita nak dapat peluang masuk dalam akhbar atau majalah dah lah susah. Tiba-tiba dah dapat masuk, kita tak sebut pun. Tak sebut nama fakulti, tak sebut. Kalau nak sebut nama RIG, sebut, silakan. Okey. Kemudian isi keempat, huraian lanjut. Kita dah terang isu-isu tu, kita nyatakan faedah, kebaikan, keburukan, risiko lain-lain, cadangan. Itu isi kelima, cara atasi, dan akhirnya kita gulung isu tersebut. Ini rangka yang saya tak katalah wajib, tapi kalau follow ni insya-Allah lah boleh tulis. Simple je, dua muka surat dia, tak ada sampai 10 muka surat, tak ada. Okey, kalau kecuali dia rencana yang panjang macam yang laksa tu, saya tulis 6 muka surat. Sebab dia tak ada potong banyak. Okey. Jom kita tengok artikel yang saya buat dalam bentuk PDF sekejap saya sharekan lah boleh nampak semua? Okey ke? Ke saya yang nampak seorang ni? Boleh. Okey, sorry. Okey, ni contoh artikel plastik tu
Okey, tajuk dia saya kata tadi masukkan elemen-elemen tanda seru ni sebab apa? Sebab kat sini tajuk kita kena ada macam yang saya nakkan ni sebab kita nak bagi tahu benda ni adalah satu bahaya. Jadi kena ada elemen penegasan buat ayat seru. Tapi dia perlu bersesuaian dengan artikel yang kita tulis lah. Macam saya letak tanda seru. Okey, kat sini. Lepas tu, okey, baca lalalala ni. Lepas tu, kita nak engage dengan pembaca macam mana? Kita tanya soalan. Okey, contoh kat sini. Tiada apa yang hendak dipersalahkan, cumanya pernahkah anda fikirkan? So bila kita pernahkah anda fikirkan, so kalau saya yang baca, saya akan, wah kenapa pula ni? So kita perlu lontarkan soalan untuk engage dengan pembaca untuk terus baca artikel kita. Sebab bila artikel ni dalam 2 muka surat dan surat khabar, orang nanti akan terdorong tengok tajuk dah malas, kan? So kita kena sentiasa engage dengan pembaca. Okey. So seterusnya ini realiti yang berlaku. Kita bagi situasi. Macam saya ni dekat pasar, orang muka kuah dengan plastik kuah laksa, kuah bihun sup semua pasar malam bungkus dengan panas-panas macam tu je kan. So kita lontarkan realiti yang berlaku. Orang selalu buat. So dekat sini engagement berlaku sebab pembaca akan mula berfikir apa yang tak kena sebenarnya. Okey. So terusnya okey. So teguran. Kita bagi teguran secara ilmiah, teguran buat pembaca secara ilmiah. Ini merupakan satu kesilapan yang besar yang boleh mengganggu bla 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 bla. So kita tanya balik dia lagi. Engage, teruskan engage. Bagaimana masalah ini boleh berlaku? Sama-sama kita teruskan berbincang. Okey. Ni definisi. Okey, yang ini apa yang berlaku di luar sana, isu global yang saya maksudkan dalam rangka tadi. Okey. So yang ini huraian kepada isi-isi tersebut. Okey. Seterusnya pancing pembaca untuk terus engage dengan isu yang kedua. Dah lah isu pertama tadi dia dah risau. Sekarang ni kita risaukan dia dengan isu kedua. Tercetus kebimbangan lain bila mana bahan-bahan bla 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 ni macam itulah cerita dia. Malahan lebih teruk daripada BVA contoh kan. So kita pancing dia lagi. Okay, so kat sini kita ajak dia engage lagi. Macam mana nak fahamkan isu kedua. Okay. Macam tu kita nak tarik, maksud saya lepas bagi satu isu, kita wujudkan satu isu lain untuk engagekan dia. Oh aku nak tahu lagi. Seterusnya, ini huraian. Okay, beri fakta-fakta terkini ataupun yang sesuai dengan isu yang dibincangkan. Lepas tu kita maklum pada dia apa mekanisme, macam mana benda tu boleh berlaku. Okey, sampailah bawah-bawah semua kandungan. Okey, ni data-data sokongan, kajian-kajian daripada luar. Kita kena ni untuk sebab kita tak nak artikel nanti bila kita tulis ni kajian kau seorang dia, orang lain tak buat. Itulah kita tak nak. So kita perlu ada kajian dari luar, kita bawa pergi ke ruang lingkup kita dekat UiTM macam mana. Lepas tu yang ini kita sokong dengan dapatan kajian tempatan, which is kalau kita yang buat, kita cakap lah kat sini saya promote makmal penyelidikan MPPB di Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Kita cakap. So orang yang baca dia akan ada makmal ni dalam UiTM rupanya. So at least kan kita dah sebut satu kali dalam surat khabar. Macam itulah. Okay. So kita engage lagi dengan elemen visibility kajian kita ni. Sebab apa? Kalaulah yang membaca tu orang dari universiti lain, dia ni buat kajian pasal ni, so aku nak call dia lah, nak jadikan collaborator. Nampak tak? Iklan sangat kat sini kan? Okay. So ni dah nak sampai, kita bagi cadangan untuk selesaikan masalah dan kita simpulkan. Okay, dalam artikel ni, yang ini saya tulis 6 muka surat. Okay, kita sertakan biodata penulis. Biodata ni tak payah panjang. Kita letakkan gambar kita, jawatan kita, alamat, email dan nombor untuk dihubungi. Kemudian kita copy balik keterangan gambar, caption gambar, setiap gambar yang kita tulis tadi, letak di sini. Jangan letak folder lain. Biar sekali. Gambar 1, apa cerita dia. Gambar 2, apa cerita dia. Gambar 3, apa cerita dia. So, editor pun dengan senang hati, dah ada semua maklumat, dia tinggal buat editing sahaja.
Okey, saya harap semua dapat. Okey. Okey. Sekarang ni dah sampai mana dah ni? Okey, dah nak habis dah. Okey. Sekejap Okey, ni contoh artikel tadi tu. So inilah selepas editing yang dibuat, utusan bagi 2 page which is bersyukurlah sebab susah nak dapat masuk utusan ni sebabnya selalunya susah sebab dah banyak kali try untuk utusan memang susah. So kalau dah dapat tu jagalah elok-elok. So insyaAllah kalau minta dengan cara yang betul, kita boleh dapat dengan cara yang betul insyaAllah. So inilah artikel seterusnya. Okay, so kata-kata terakhir daripada saya, mungkinlah yang boleh menaikkan semangat semua orang untuk menulis lepas ni. Okay, peluang sangat banyak. So platform menulis pun banyak. Kalau kita tak pandai, kita boleh belajar. Kalau tak tahu, kita boleh tanya. Kalau tak ada masa nak tulis, yang ni tanda soal sikit lah, fikir-fikirkan. So peluang jangan disisakan, teruskan menulis. InsyaAllah satu hari nama rakan-rakan semua yang dengar pada pagi ini akan ada dalam artikel-artikel ilmiah yang keluar dalam akhbar-akhbar ataupun majalah yang ada dekat Malaysia ni, insyaAllah. Okay, so itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kalau kurang jelas, kurang faham tentang format, boleh terus dengan saya lah. Ini email saya, nombor telefon saya, boleh terus berhubung dengan saya lah, insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada apa-apa soalan? Tak maaf ya, tadi saya tak jawab. Okey, di ruangan, banyak ni. Okey, Dr. Fatma okey, saya baca terus lah ya Encik Daniel okey, Dr. Fatma, artikel ulangan sekiranya topik tersebut sudah diterbitkan dalam bentuk chapter dalam buku, kita hantar pula akhbar dalam bentuk lebih ringkas. Okey, boleh doktor. Tak ada masalah. Kita ulas dengan gaya yang terbaru. Tak ada masalah, boleh. Sebabnya yang itu artikel dalam buku, tetapi kita ulas dalam 2 page sahaja. Ambil yang penting-penting, masukkan dalam artikel surat khabar tersebut. Okey, seterusnya tak perlu susun gambar dalam artikel Word. Tak boleh Encik Hakim, sebabnya apa? Nanti editor marah. Dia akan patah balik kat kita, dia akan kata gambar pecah. So lebih baik ambil yang asal, terus rename sahaja, hantar dalam email tu. Okey. So Encik Ghazali, Dr. Ghazali, ada masalah plagiat tak kalau 2 versi bahasa 80% kepada banyak publication? Yang ni kalau boleh elakkanlah Dr. Ghazali. Kalau nak translate tapi kita olah dengan bahasa Melayu dengan gaya yang lain, gaya olahan, buat penambahan isi, insya-Allah tak ada masalah. Okey. Lepas tu soalan kedua, pemahaman tentang artikel-artikel yang tidak boleh promote produk atau bisnes klinik yang kita ada sekarang ni cah bayaran. Sekiranya artikel ada mengenai klinik, rasanya boleh atau tidak? Saya rasa dia bergantung pada cara kita olah yang ni. Tentang klinik-klinik yang ada ni, kalau boleh, kalau nak dimasukkan dalam artikel, contohlah Dr. Fatma nak tulis tentang artikel berkenaan dengan OKU contoh Lepas tu kita nyatakan kat situ, contohlah di fakulti ni ada perkhidmatan klinik sekian-sekian yang mana dia untuk golongan OKU dan lalala, tapi jangan sebut pasal charge. Selalunya untuk ayat ni adalah untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan nombor sekian-sekian. Kita amalkan macam tu. Jangan terus bagi tahu charge-nya dia punya bayaran sekian-sekian. Nanti itu macam pada ni dia ada elemen macam perniagaan kat situ kan. So dia macam satu yang tak sedap untuk dinilah kan. So kita nak biar artikel, sebab kita berkongsi artikel ilmiah, kita nak promote tempat kita. Tapi bukan perniagaan kita. Kena fikir macam itulah. Okay. So lagi saya ingat adakah perlu kita letakkan reference? Okey, berkenaan dengan reference, setengah akhbar, selalunya surat khabar dia tak minta. Tapi kalau majalah memang dia minta rujukan. So tengoklah kat mana kita tulis dan tengok format yang dia bagi apa. Okey.
Lagi ada soalan lain? Sebab FSK ni banyak bidang tau. Jadi kalau setiap jabatan tulis memang cantik lah kat sini. Dia tak semestinya kita cakap pasal bidang kita kan, tapi pada saya benda ni sangat orang nak tahulah. Contohlah macam okay, kita ada Tuan Haji Bahamai kat sini kan. Haji selalu buat exercise tu kan Ji kan. Kalau dijelmakan dalam bentuk artikel kan Ji, saya yakin Ji ramai peminat kat sini. Okey. Ada soalan lain? Tapi saya suka lukis. Lukis pun boleh, tapi dengan syarat bukan provokasi atau sebagainya. Sebab Ji, kalau yang saya faham tak, itu termasuk dalam kategori karya seni. Boleh Ji. Siapa yang rajin tulis puisi kan, tulis lagu, tulis lirik lagu, boleh hantar. Apa lagi saya nak share? Tengok lah. Sebabnya yelah tengah-tengah PKP ni kan, memang ada kelas ada apa, kalau ada masa cuba praktis 500 perkataan dulu. Cari ruangan dalam surat khabar yang minta 500 saja, pendek je, cuba hantar. Sebabnya insyaAllah lah, saya yakin lah, sebab kalau tak cuba kita tak tahu. Ramai lagi yang tulis saya rasa dalam ni, semua saya tak sempat nak satu-satu lagi kan. Ada lagi soalan-soalan yang kurang jelas? Saya cuba ni lah berdasarkan pengalaman saya lah. Jabatan mana, sebab saya yakin setiap jabatan sekarang tengah buat kolaborasi dengan luar negara kan, talk apa semua tu. Tolong jelmakan dalam bentuk laporan. Kalau dalam laporan bahasa Inggeris, masukkan dalam QSGene. QSGene. Boleh tengok dalam Facebook TNCPI. Dia ada nama majalah tu, QSGene. Memang kalau ikutkan UiTM ranking kedua penulis yang hantar artikel terbanyak dalam majalah tersebut. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Dia 500 patah perkataan. Contoh yang dia yang dapat award daripada FSK ni kan, geran-geran luar, geran industri, ni contoh Dr. Sabaria dari Profesor Ejang baru-baru ni kan, mungkin pihak TDPJI boleh masukkan laporan tersebut bukan dalam akhbar tapi dalam QSGene tu. Dia menampak, sebab yang tu pun ada merit kat situ. Lagi satu, peringatan akhbar-akhbar banyak yang dah pergi ke online sekarang, dah tak ada hard copy. Kalau ikut dalam glosari tersebut, walaupun dia penerbitan online, dia tetap dikira. Ni Cik Hafizi beritahu sangat digalakkan untuk masukkan rujukan akademik dalam artikel atau rencana yang bersifat umum untuk menampakkan nilai kesejanaan sebagai akademisian. Dia betul Cik Hafizi. Assalamualaikum. Ya Dr. Maria. Sorry, saya baru masuk. I nak tanya satu soalan. Bila kita dah menulis, kita hantar, and berapa lama kita expect benda tu akan di-publish? And then itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita tak tahu benda tu di-publish atau tak. Macam ada sekali tu I hantar, dalam masa 2 hari dia publish, and my first article within 2 days rasanya. I hantar Saturday, Tuesday dah publish. The other one, I hantar, the second one tu I hantar, I submit on Sunday. The next Saturday dia publish. So within a week. So kalau lah katalah kita dah hantar paper tu, and then within how many days that kita expect untuk dipublish. Sebab kalau kita dah hantar lepas tu there is no news, macam mana kita nak retract the paper so that we can probably submit to other newspaper.
Okey, itu saja. terima kasih soalan tu doktor. Okey, berkenaan dengan nak tahu berapa lama tu, sebab tu macam saya katakan tadi, saya amalkan yang hantar email kepada editor tadi. So that nanti pihak chief editor akan bagi nombor telefon direct kepada orang yang menguruskan artikel kita, dan dia akan bagi tahu macam artikel saya hantar pada tarikh berapa bulan itu. Lepas tu pada 10 hari bulan editor yang menguruskan artikel saya beri mesej pada saya, dia kata artikel akan disiarkan esok. So saya dapat track benda tu. Itu yang saya buat lah. Kalau ikut teknik saya hantar email tu. So kita tahulah, then kita senang terus minta soft copy pada dia semualah. Itu yang saya buat lah. Tapi kalau jenis yang macam berita harian, kita hantar terus kan. Yang tu memang kena check hari-hari. Salah satu cara je nak check dah ada ke belum, kita kena Google lah tajuk yang kita buat tu dalam Google. Sebabnya dia akan keluar terus. Macam saya tengok Razif Dasiman plastik kan. Memang keluar terus artikel saya kat situ. So yang berapa lama tu memang saya tak boleh bagi jawapan lah Dr. Mara. Sebab ada yang cepat, ada yang lambat. Itulah mungkin disebabkan oleh berapa banyak yang beratur dalam pipeline dia kan. Yang ni slot ni dah ada orang. So untuk esok pula dibawa ke depan. Lepas tu jangan malu untuk hubungi editor atau email balik. Katalah dah seminggu dia tak ada berita kan. So email balik. Assalamualaikum, tanya balik adakah artikel saya diterima ataupun kena reject. Kalau di reject tak apa, saya akan baiki dan hantar semula. Kita jangan menyerahkan lah. Pada saya lah, saya buat macam tu. Bila tak ada jawapan, kita macam bagi satu persoalan, kalau dia tak nak, tak apa, saya baiki, bagi tahu apa yang kurang lah. So kita boleh hantar balik. Lepas tu Dana dia jawab balik, tak, artikel dah dalam pipeline, dia kata tunggu masa nak keluar. Macam tu je. Sebab tu kalau boleh amalkan yang teknik yang hantar email kepada main editor tu, chief editor tu, tanya dia, boleh tak saya nak hantar artikel bertajuk sekian-sekian, kalau dia minat, okay, then dia akan channelkan terus dengan dia punya co-editor yang lain. Sebabnya dia bukan seorang dia, dalam team dia orang ni ramai. Yang dalam ruangan minda pembaca orang lain, yang ni dah orang lain, so dia nak bahan. Cuma kita yang tak tahu dia orang ni nak bahan. So hantar dia. Tanya. InsyaAllah boleh. Thank you Dr. Razif. Okay, amin doktor ya. Okay, ada soalan lain? Lagi satu, Cik Daniel, boleh buat macam apa yang Dr. Yana dengan Dr. Zarina buat, dua penulis dalam satu artikel, boleh juga, tak ada masalah. Berita harian boleh terima, so ada dua gambar lah kat situ nanti, tak ada masalah. Itulah, kalau yang kurang jelas boleh ni lah, hubungi saya terus lah. Nanti saya sharekan lah macam mana nak tulis lebih senang. Okay, Encik Hafizi share dia punya pengalaman, dia hantar rencana PDPR baru-baru ni yang berhubung hari terus terbit. Kebetulan tarikh terbitan itu editor kumpul semua rencana tentang isu PDPR. Nampak tak? Sebab kita tak tahu isu yang kita hantar tu menarik minat ataupun tak kan. Kalau betul-betul tengah orang kata inting kan benda tu, memang dia akan ambil terus. Sebab kita tak tahu apa yang dia nak. Boleh cuba, insyaAllah. Soalan?
Zif, Ya. kalau orang kata yang tak ada pengalaman tu dah tulis-tulis artikel tu nak bagi Razif tolong tengok semak boleh ke? Boleh insyaAllah. 2 page je kan? Boleh je, boleh. Tak ada masalah. FOC lah, FOC. Nanti saya tunjuk yang saya dah siapkan. FOC ke atau KFC? Semua pun boleh. Tak apa je, PM tepi je nanti je. InsyaAllah saya bantu insyaAllah. Facebook macam berkata boleh dipilih pendidikan atau kena yang berdaftar dengan syarikat. Okey, Cik Hakim boleh check dia ada ISBN number ataupun tak. Itu je yang ringkas. Kena tanya dia punya big boss. Dia punya admin, tanya kat dia, kalau dia berdaftar tak ada masalah. Adakah ia menjadi isu kepada editor? Saya ada satu soalan, jika artikel adalah perkongsian penulisan bersama NGO, adakah tak jadi isu? Atau perlukan konsen daripada entiti lain? Tak ada, Dr. Syukri yang ni kita macam saya pernah tulis satu ni juga, kalau perasan tadi yang tentang ibu hamil tu kan. Artikel tersebut adalah perkongsian artikel bersama dengan NGO yang kita panggil sebagai Mamaneh, Persatuan Penyusuan Ibu Malaysia tu kan. So tak jadi isu. Asalkan kita ada dalam NGO tersebut, tak ada masalah. Itu yang paling penting. Dr. Maria pesan lepas publish jangan lupa masuk dalam Prisma. InsyaAllah siapa yang berminat nak menulis, nakkan guideline apa semua, boleh hubungi saya terus lah. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu insyaAllah. Saya cubalah Mana tahu satu hari ni nanti ada dari kalangan kita ni jadi kolumnis tetap dalam mana-mana majalah ataupun dalam ruangan surat khabar. Itu satu kredit yang sangat tinggi lah. Okay, gambar yang digunakan dalam artikel mesti copyright free. Yes, ya Dr. Zamil. Tapi saya ada tanyakan tentang gambar-gambar free dalam Google tu. Make sure yang tak ada watermark tu, macam Shutterstock semua tu kan. Itu tak boleh ambil. Dia kalau ambil yang free boleh, tak ada masalah. Tak apa, apa pun nanti editor akan tapis balik gambar tu. Nanti, kalau dia ada gambar sendiri, dia akan masukkan gambar dia. Okay, untuk yang hadir boleh isikan borang kehadiran. Encik Daniel dah postkan di situ. Okey, ada soalan lagi ke? InsyaAllah sebelum kita sudahi seminar kita pada pagi ni. Kalau tak ada, saya nak mohon semua untuk on camera, kita bergambar kenangan untuk seminar ni. Simpanan PJI boleh? Mana ya? Kejap lagi. Saya tunggu masih ramai yang tengah memperbetulkan posisi masing-masing. Sekejap ya.
Okey, saya ambil eh. Satu, dua, sekejap. Okay, satu, dua, tiga. Okey. Okay, terima kasih banyak Cik Razif untuk perkongsian pada pagi ini. Moga-moga kita harap perkongsian pagi ini dapat kita sama-sama amalkan dan kita kongsi pada rakan-rakan kita yang tidak hadir. InsyaAllah. Jadi saya sudahi seminar kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As insyaAllah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Okay, terima kasih banyak Cik Razif. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.